Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk silibus tingkatan 4, sejarah tingkatan 4, bab 1 iaitu warisan negara bangsa. Okey, untuk tajuk warisan negara bangsa bab 1, ada 4 subtopik iaitu yang pertama latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat dan di dalam topik ini akan merujuk kepada ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Maksudnya kat sini apa yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan sistem undang-undang. Dan yang terakhir, peranan pemerintah dan juga rakyat. Okay, slide ini perlu menunjukkan tentang negara-negara awal untuk Asia Tenggara. Dekat sini kita boleh tengok Champa, Angkor, Funan, Kedah Tua, Ganggan Negara ataupun Perak sekarang Srivijaya dan juga Majapahit. Okey, ini pula menunjukkan tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat, iaitu negara-negara yang muncul pada peringkat awal di Asia Tenggara. Okey, pada abad pertama contohnya wujudnya kerajaan Funan, abad kedua kerajaan Champa, abad ke-7 kerajaan Srivijaya, abad ke-15 Kesultanan Melayu Melaka dan abad ke-16 kerajaan Johor Riau. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita lihat dulu berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu, di mana ciri-ciri ini terbahagi kepada 4 iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Okey, seperti kita tahu dalam sistem pemerintahan di tanah Melayu, pemerintah tertinggi adalah raja. Raja merupakan tunggak utama kerajaan, iaitu merupakan pemerintah tertinggi dan ia dibantu ataupun baginda dibantu oleh para pembesar bagi memperkukuhkan pentadbiran raja. Okey, kalau merujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka KMM, pembesar ini terdiri daripada Temenggung, Laksmana, Bendahara dan juga Pemuluh Bendahari dibantu oleh Shah Bandar. Dan raja mesti ditaati oleh rakyat dan dianggap suci. Yang ini merujuk kepada konsep Dewa Raja, pengaruh agama Hindu-Buddha, di mana raja dianggap sebagai bayangan Tuhan di muka bumi dan juga konsep daulat dan tulah. Okey, jadi raja ni berkuasa mutlak, wajar ataupun wajib dipatuhi dan sekiranya kita tidak mentaati raja ataupun mengingkari perintah raja akan berlaku tulah kepada rakyat. Okey, contohnya Raja Champa dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Raja. Dewa tu Tuhan lah. Okey, yang kedua undang-undang. Okey, kenapa pentingnya undang-undang? Okey, bagi menjamin kesejahteraan dan terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan juga merupakan panduan dalam pentadbiran. Okey, bayangkan kalau sesebuah negara tiada undang-undang, apa yang akan berlaku? Okay, pastinya akan huru-hara. Okay, contohnya bagi kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Okay, seterusnya wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Okay, jadi contohnya kalau macam negeri Pahang, okay, jadi kita sewajarnya mentaati raja kita lah. Takkanlah kita nak taat pada raja orang lain pula kan. Okay, jadi Pahang sempadan dengan negeri Selangor. Okay, ataupun Kelantan, Terengganu. Okay, jadi takkanlah kita ni maksudnya nak mentaati raja mereka, dan setiap negeri tadi dia ada dia punya sempadan dia. Jadi sempadan itulah yang akan menentukan wilayah pengaruh. Okay, wilayah pengaruh bagi negeri tersebut. Okay, contohnya wilayah pengaruh bagi Funan terletak di Sungai Mekong, Teluk Chamran, Selatan, Myanmar dan segenting Kra. Okay, dan yang terakhir, kita sebagai rakyat seharusnya merupakan penduduk di dalam sesebuah wilayah dan kita mesti menunjukkan tak setia kepada raja. Okay, itu berkaitan pula dengan wilayah pengaruh dan tidak boleh sesekali menghargai raja. Okey, di sini boleh dilihat inskripsi Telaga Batu ataupun batu pesurat Telaga Batu. Dan ini batu ini menunjukkan kesetiaan rakyat kepada pemerintah. Okay, that's all for today. See you next class. Okay, Assalamualaikum.